Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton-penonton yang mengikuti live pada malam ini. Thank you, terima kasih kerana perhatian anda untuk segmen Bicara Fundamental merupakan yang menjadi segmen mingguan Okey, kepada semua alhamdulillah nampaknya COVID-19 pun dah makin lama makin menampakkan hasilnya. Dan alhamdulillah kita minta semoga dia sifar lah. Okey, kepada semua segmen Bicara Fundamental setiap Rabu, dan hari ini merupakan hari episod yang ke-135. Wow, banyak dah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada segmen ini, rajin-rajin untuk anda, saya syorkan anda rajin-rajin lah ke YouTube channel kami, yang mana di sana kita menyediakan segmen-segmen khas, playlist yang telah disusun rapi oleh Boboy, technician kita, admin kita, untuk memudahkan anda menyaksikan segmen-segmen yang lepas. Okey, jadi dah pergi kat sana, jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng. Tekan lonceng. Tekan lonceng. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tekan. Tekan. Baik, untuk tidak buangkan masa, kita terus bersama dengan Cikgu Yun. Dan sebelum tu Cikgu Yun, sekiranya ada kerosakan di setiap bursa saham indeks, di bursa-bursa saham negara, adakah dia membabitkan benua? Macam Jerman, dia ada impact kan? Dia ada yang benda dia tak boleh kira, mesin rosak ke apa. Adakah dia boleh impact benua? Sesuatu bursa saham ni tak, saya nak fahamkan soalan tu. Dia bursa saham KL, contoh BSKL. Okey. Dia ada problem tentang pengiraan, mesin pengiraan ke komputer pengiraan, macam tu lah. Okey. Jadi pengiraan dari segi amount lah, amount yang masuk, yang keluar, dia nak kira. Okey. Adakah dia disebabkan satu negara ni boleh membabitkan benua sebab dia euro kan? Dia okey, konsep sistemnya adalah dia centralization. Okey. Dia adalah pemusatan. Katalah tadi berlaku masalah teknikal ni, on technical. Ada yang mungkin jadi overpaid, mungkin jadi defisit, mungkin akan menjadi minus, plus dan sebagainya. Memang ia memberi kesan. Namun sistem akan catch up semula apabila dia mungkin dia reboot ataupun dia reset dan restart, maka figure tu akan kembali semula nanti. Di penghujungnya lah. Jadi tak ada efek sangat untuk, tak ada. Dan tak ada lah dia katakan sampai market panic semua, tidak. Tak ada sebab Jerman mengalami Ya, okey, baik. Cik Wan, siapa ni? Cik Wan ke? Cik Nawan, alhamdulillah bersama dengan kita. Fikri Hakim, Salam Pak Su dan juga Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Baik, kalau dah bersedia, saya dah bersedia, Boboy dah bersedia, Cikgu pun dah bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu penerangan tadi tu, sebab saya pun terbaca tadi, dia efek benua ke? Kan pelik juga. Macam katalah istilah yang dinamakan efek benua tu sebab dia ni berpusat. Benda yang centralized ni tentunya dia ada side effect di kalangan yang terbabit bersama-sama. Betul. Tetapi bila sistem itu reset semula atau reboot semula atau reassembling semula, ini dia akan kembali balik kepada figure yang asal. Cumanya lambat atau cepat, macam tu. Itu satu perkara. Kedua, certain part ataupun certain party pihak ni dia akan kadang-kadang melihat, wow, huge figure yang tiba-tiba besar, yang ada yang menguntungkan, tapi di setengah pihak nanti kenapa I've been deficit? Sepatut tak macam tu. Apa masalahnya? Adakah disebabkan situasi ekonomi semasa atau tidak? Itu akan mereka akan digest. Commonly pemusatan itu akan alert. Jadi tak perlu rasa panik sangat. Itu aja. Sekejap-sekejap aje lah. Baik, saya serahkan kecopang terus kepada Cikgu Yun untuk kita mulakan segmen Bicara Fundamental. Baik, episod 135. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Raditu billahi rabba bi islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCL FM di luar sana. Tidak kira apa latar belakang anda, tidak kira apa trading style anda, tidak kira apa compensation method anda guna pakai sepanjang masa, ya asalkan saja bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjangkan. Syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi saya diberikan ruang dan peluang, waktu dan ketikanya untuk bersama-sama ke udara dalam satu segmen yang kita letakkan sebagai bicara fundamental, khususnya bagi melihat kronologi ataupun sinopsis mahupun kedudukan makroekonomi yang memberi kesan-kesan sampingan semasa terhadap pasaran-pasaran, terutamanya kaunter-kaunter yang kita letakkan sebagai forex currency ataupun currency mata wang. Dan lazim dari segi yang kita maklum, setiap minggu kita akan melihat data-data berkala ini untuk melihatkan adakah ia membantu ataupun ia memberikan impak kepada kita as a traders. Mungkin di kalangan kita ada yang investors, mungkin di kalangan kita ada yang melaksanakan khidmat-khidmat fund managers, mungkin ada di kalangan kita yang sememangnya daripada pihak brokerage, mungkin ada di kalangan kita yang sememangnya daripada peringkat mereka yang memberikan perkhidmatan consulting terhadap bagaimanakah kewangan-kewangan ini direncanakan, dirancangkan. Jadi ini adalah satu panduan yang cukup mustahak ataupun yang cukup memberi manfaat jika dilihat, kerana pergerakan makroekonomi dunia itu dia memberi kesan rangsangan secara terus kepada kedudukan pasaran-pasaran ini. Baik tuan-tuan, hari ini kita terus kepada tarikh kita bermula pada permulaan Julai ya. Pada minggu ini kita dah masuk kepada bulan Zulkaidah. Dan tentunya selepas ini kita akan menantikan Zulhijjah. Dan dengan situasi COVID-19 ataupun pandemik ini, alhamdulillah semakin positif dia punya impaknya. Norma pembudayaan alhamdulillah semakin baik untuk kita laksanakan. Sudah tidak lagi rasa janggal menjarakkan sesama kita. Sudah tidak berlaga-laga pipi, sudah tidak main cuit-cuit tangan, masih Assalamualaikum jarak jauh. Dan kita semakin memahami untuk bersama-sama dalam keselamatan sesama kita. Ngetai pun Jawa ucapkan. Ayo Wak. Okey. Walau di mana anda berada, walaupun juga komposisi trade method anda guna pakai, kita cari manfaat pada malam ini untuk melihat di manakah kalender forex factory kita. Mari kita lihat. Okey. Jika dilihat untuk sepanjang minggu, beberapa ketika ini hanya ada beberapa bentuk yang besar yang saya letakkan sebagai high impact. Kalau tuan-tuan lihat daripada kalender yang ada sekarang pun bermula pada 28 Jun, hari Ahad yang lalu, dan seterusnya insya-Allah berakhir pada 4 hari bulan Julai pada minggu ini. Dan kita lihat hanya ada di pertengahan ataupun the middle ways in between Tuesday, dah cakap Inggeris sikit, and then by the way within the highway, and we kind of see something like that way sampai 2 hari bulan 7. Besok je pun 2 hari bulan 7. that way ada bahasa baru lah sikit. Sentiasa ada bahasa baru dengan Cikgu Yun ni. Allahu Akbar. Hanya ada counter CNY yang memberi rangsangan kepada the Aussie dollars. Kemudian kita ada sedikit counter Canadian dollars, tetapi hujungnya di monopoli di American dollars. Saya menarik perhatian pada minggu ini isu perang mulut, perang saraf dan juga geopolitical tension. Dan inilah kita dah masuk kategori geopolitical tension sebab di election Amerika sudah pun bermula, perang saraf dah bermula. Joe Biden dijangka akan menjadi calon kepada Demokrat bagi menentang Mr. Donald Trump. Ready to vote secara online. Kita voting online, jangan vote dekat Chini lain. Ini di New York. Okey, kita nampak semalam dah menyaksikan dan pagi tadi juga menyaksikan bahawa survey yang dilaksanakan oleh The Independent memperlihatkan kejatuhan sokongan yang sangat ketara terhadap Donald Trump. Adakah Trump akan tewas kali ini? Kesan yang menarik perhatian saya, jika Trump tewas, kita letaklah, ni dia katakan geografi politik tension, geopolitik tension singkatan dia.
iaitu tension kita tahu tekanan dia, geografi politik. Trump kalah, ditakdirkan Trump kalah. Yang pertama sekali saya nak melihat SP500 jatuh, sangat kuat. SP500 jatuh. Yes, itu yang saya nak sangat tengok, SP500 jatuh. Once the SP500 is drop that beautiful as an ugly drop that, so di situ saya akan dapat kita akan dapat menyaksikan macam mana emas itu skyrocket. Confirm 2000 angkanya, tu sasaran kami angka pangkal 2000 ke atas. 2000 Masya Allah. Dan saya meletakkan sasaran saya yang terbaru emas 3000. Saya berulang kali mengatakan saya sasarkan saya 2000 daripada sebelum pandemik lagi, 2000. Kemudian jatuh saya dikelakkan, kemudian jatuh lagi saya diketawakan, kemudian jatuh lagi saya di macam-macam lah, orang pandang rendah. Sebab apalah cikgu, kejap naik kejap turun, kata tak sampai 2000, tak sampai dan sekarang dia dah hampir ke 1800. Betul tak Pak Su? Betul. Dan masih di tahun yang sama hanya berbeza dengan bulan sedikit. Dan kali ini kita mensasarkan melalui sokongan geopolitik tension ini kepada sasaran 3000, ya, 3000 bacaan terhadap dolar terhadap American dollar. Emas terhadap American dollar. Dan secara long view-nya ataupun jangka panjangnya, saya melihat bahawa emas mampu ke sasaran 10,000 point. 10,000. Saya cakap awal-awal lagi 10,000. Bukanlah besok pagi, bukanlah nanti kejap lagi, tidak. Lah ni sasaran kita adalah 2000, tu pertama. Kedua, kita mensasarkan 3000, $3,000 per ounce ke per gram ke apa benda lah, hantamlah. Tapi kat figure MT4 tu senang nak baca, 3000. Bayangkan daripada sekarang, wah, membeli emas dah sampai 2000 banyaknya, lepas tu 3000 banyaknya, nyam. And then 10,000 lagilah banyaknya. Aduh, dah macam Fir'aun dah, lehernya panjang nak ngangkat emas. Susah, berat. Macam tu. Okey, itu apa yang kita nampak melalui geopolitik tension. Masa bila dia jadi angka sebegitu? Masa bila? Jika kita memahami konsep politik tension ataupun tekanan politik dalam pentadbiran sesebuah negara, ia adalah suatu isu yang relate ataupun marathon. Satu. Pertama, tolong jaga isu tarif tax dengan negara China. Dia belum settle. Dia kena faham tu. Ditakdirkan Trump kalah, berkemungkinan tarif tax US ni berhenti. Stop seketika. Masa tu dah cukup untuk mengkoyakkan dolar. Tu yang Donald Trump tak berapa minat dekat situ. Sebab sebelum ni dia declare dia adalah the savers, penyelamat. I'm the Superman of the United States. Who are you? I'm Batman. Itu lagi dia seorang. Banyak tengok cerita kartun tu. Itulah dia. And you are? I'm Kluang Man. Lagilah tak masuk book. Okay. So bila dia independent mengeluarkan satu survey awal pagi tadi, di antara jam 10 hingga 11 pagi, saya mengikuti survey daripada ABC Fox News tu. Saya lihat dan saya dengar sendiri apa yang penganalisis mengatakan, bahawa kekuatan Trump sekarang ini adalah sangat lemah. Macam dia jugalah. Ya, jika diadakan election, ditakdirkan ada election mendadak, contoh, maka The Republic akan kalah. Walaupun dia banyak membantu, ni berpunca kerana tindakan dia yang dilihat tiada jiwa dalam kemanusiaan, mengakibatkan pandemik, ribuan jutaan nyawa yang mati, dianggap sebagai satu hukuman. Ni secara kemanusiaan lah. Okay, tapi in terms of the economy, yes, Trump sukses. Trump memang berjaya. Dia berjaya seal the deal dalam tarif tax. Dia berjaya melonjakkan inflasi di saat pandemik seluruh dunia sibuk lockdown. Dia tak lockdown. Dia relax. Yes. Kalau kerana 1 juta nyawa Amerika mati, itu yang perlu dibayar, maka kita akan bayar. Kepala otak dia berjambul. Apa ingat dia Tuhan ke apa? Ayat tu buatkan saya sampai sekarang terfikir, kalau Malaysia macam inilah Perdana Menterinya, dia dulu yang kena tembak. Bukan tembak je, santau santet semua sampai. Dan begitu. Jadi dia sanggup korbankan. So dalam as a mindset
kita sebagai seorang traders khususnya, bila kita tengok jadual berkala, kita kena fikir bahawa pemimpin yang baik, politik yang stabil adalah kekuatan ekonomi negara tersebut. Sebab pemimpin yang baik ini atau pemimpin yang elok ini, dia adalah mata, cermin dan image terhadap negara tersebut yang menarik perhatian. The investors, ini memang common sense dia. Investor, walaupun kamu ni antara yang terkaya macam Bill Gates, Warren Buffett, sekarang bukan Bill Gates, sekarang Jeff Bezos, Bezos. dia dia ada lebih pada belas bilion dolar kan dia punya duit, aset tunai dia. Dia boleh beli berapa banyak pulau kat Amerika kalau dia nak beli, okay? Tetapi bila dia lihat negara tu tidak stabil, nonsense dia nak akan buang duit dia untuk melabur dekat negara tersebut. Dia akan keluar dari situ. Itu orang yang rasa memangnya kaya. Ini kan pula kita kan. Betul. Jadi di sini bila di independent itu melihat bahawa kelemahan Trump adalah kerana di pandemik itu kita tidak ada satu mekanisme yang berjaya setakat ini berbanding dengan negara lain. Walaupun China itu dituduh sebagai negara yang memulakan isu pandemik, tetapi mereka berjaya untuk kuarantin dan lockdown serta minimizekan kos ataupun minimizekan wabak ini berlaku dengan secepat mungkin. Inisiatifnya membina hospital dalam tempoh 10 hari sebegitu hebat. Bermakna kerajaan itu mempunyai inisiatif untuk membela rakyat. Walaupun komunismenya tak ikut, tak percaya, tak follow, tembak mati. Terus terang cakap. Tetapi dia masih ada cara untuk dia melindungi dan menggunakan teknologi dan kekayaan dia dalam perubatan. Sedangkan di Amerika sehingga sanggup menjalankan uji kaji terhadap manusia pun masih belum dapat jalan keluar. Jadi di sini perbezaan ini mengganggu ataupun mencacah marabakan. As an investor, kita berfikir, kalau seorang pemimpin negaranya begini, adakah selamat pelaburan aku di tempat itu? Kan kita akan fikir macam tu, tuan-tuan. So, itu yang terjadi di Amerika sekarang. Berbalik kepada isu ini hanya akan selesai pada 20 hari bulan 11 2020. So daripada 1 hari bulan 7 ni boleh marking dekat kalender tuan-tuan semua. Kerana apa? Itulah election day terhadap the presidential di Amerika Syarikat. Nak vote Donald Trump, silakan. Nak santet dia, silakan. Macam Pak Su nak menyantet je kerja dia. Sudahlah, teruk sangat perangai tu. Okey, itu katalah dia kalah. Kalau dia menang, okay, kalau dia menang, dia akan boost upkan dolar. Satu, dolar akan terbang. Jeremy Powell akan semakin mendapat implikasi yang baik. Sebab dasar Trump economic yang manifesto sebelum ini yang dia rencanakan berjalan dengan baik. Kita tahu beberapa dasar itu berjaya, seperti tarif teks dia berjaya, isu tentang persebaran antara Mexico dan Amerika juga berjaya. Isu crude oil di mana Amerika, Donald Trump membela mana-mana syarikat buatkan bailout yang jatuh bankrupt kerana kejatuhan minyak. Sebelum ini juga dia mendapat pengaruh. Lagi apa, isu di mana dia berjaya memberikan kontrak kepada petani-petani beliau dengan ekspor yang agak besar terhadap negara China, juga dijadikan sebagai penyelamat. Sebab golongan petani atau golongan marahin ini yang banyak memberi sokongan kepada Donald Trump kerana dianggap sebagai penyelamat. Tapi konglomerat dan juga the middle section macam kita, the middle, golongan pertengahan, masih melihat dia adalah seorang diktator. Jadi ada sedikit perbezaan. Macam mana kalau tuan-tuan lihat isu Theresa May dan kalau masih ingat Jeremy Corbyn. Kenal Jeremy Corbyn? Pernah dengar nama tu. Baru-baru ni kenapa Theresa May the konservatif, ini isu adalah pemilihan presidential di mana Theresa May menang tetapi tidak dalam figure yang besar, lawannya Jeremy Corbyn. Dan sekarang bila Theresa May meletakkan jawatan dan melantik ataupun menyerahkan kunci pentadbiran konservatif kepada Mr. Boris Johnson. Saya cakap tak pakai teks tuan-tuan, tapi saya ikut perkembangan. Kerana apa? Kerana matuang yang menarik itu memberikan saya satu insentif untuk saya kekal dalam trading. Itu saya. Sebab itu kita pegang tu. sesuatu isu yang besar, dia akan merentitkan kita dari satu tempat ke satu tempat.
Jika tuan-tuan mengaji sekalipun kat sekolah pondok, ada dua yang kena pilih. Yep. Tidak mungkin manusia ini fitrahnya mampu berjalan dalam dua perkara dalam satu hidup. Mahu untung atau mahu yang rugi. Jika mahu yang untung, hujungnya pasti akan rugi. Jika kau mahu yang untung, permulaannya itu kamu akan merugikan. Itu fitrah manusia. Jadi apa yang saya bentuk di sini adalah bila saya memegang sesuatu isu yang besar yang saya nampak terutama dalam geografi politik tension, ia adalah suatu isu yang tak pernah habis. Dan apabila kita melihat perkara itulah perkara yang merentetkan. Ada bahasa Malaysia kata merentetkan. 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 Ada ke? Tak ada lah kot. Itu rentetan adalah ada. InsyaAllah kita sudah dapat melihat bahawa ekonomi sesuatu negara itu bergerak, berfungsi dan memberi kesan terhadap implikasi ataupun implementasi isunya berdasarkan dorongan di dalam negara itu sendiri, terutama politik. Politik is the most powerful power in the world. It's not about money. From politik, duit datang. From politik, kekayaan datang. From politik, kemasyhuran datang. From politik, kerajaan itu datang. From politik, negara-negara yang punya raja pun boleh terbalik oleh kerana politik. Kerakusan juga akan datang. Jadi kalau bukan orang yang baik-baik berpolitik, maka orang jahat yang akan mengambil alih politik. Jadi itu yang saya pegang. Kenapa saya ada kaitkan sedikit Trump tadi, ada Theresa May, kenapa ada Jeremy Corbyn yang dah lama orang tak tanya, tiba-tiba saya keluarkan. Kenapa dia punca daripada petani tadi yang menyokong Trump, sedangkan kita the middle class dan the konservatif, bahkan saya the konglomerat yang paling atas. Sokongan Trump datang daripada golongan marhain. Contohnya dah memang parti Republik, dan Theresa May the konservatif adalah satu parti yang mendukung kekayaan golongan mewah dan bangsawan. Sedangkan Jeremy Corbyn daripada parti Labour ataupun parti buruh di UK yang memberi sokongan adalah golongan-golongan petani di sebelah utara UK, dan tetapi konservatif mendapat kekuatan daripada London, iaitu ibu kota kekayaan. So macam mana the konservatif boleh menewaskan golongan petani di London kerana London mengamalkan gaya hidup kaya, maju, keunggulan. Tetapi di Amerika, kenapa marhain ini, golongan petani yang kita lihat golongan-golongan biasa ini, meletakkan Trump sebagai the savers yang sampai hari ini itu adalah tiket dia? Sebab dia lihat Donald Trump banyak berbelanja dan menjanjikan sangat besar kerana tarif teks perjanjian pada asal tu dengan China sangat berjaya, pembelian soya bean yang dipaksa. Ini meletakkan sokongan dia untuk kekal, mungkin menang lagi berbanding kita the middle class dan golongan konglomerat yang melihat dia adalah diktator. So tengok Amerika, golongan petani lebih ramai ke atau middle class lebih ramai? So pada pandangan saya, melihat daripada survey tadi, the middle class dan konglomerat masih melihat Trump masih lagi gagal. So kita dapat sedikit sebanyak bermula daripada 1 Julai ini, geografi politik ataupun tekanan perasaan terhadap Amerika dah bermula. Perang mulut akan bermula dan ini akan memberi kesan kepada situasi Amerika, dan yang hanya akan berubah adalah perkara-perkara ini. Baru kita lihat jadual berkala. Baik. Maknanya jelas lah tadi, kalau kalah macam tu, yes. Ni kalau menang begitu. Baik. Okay. Settle. And then tengok pada jam 9 pagi semalam 30 Jun, the manufacturing PMI cantik bacaannya tuan-tuan, berjaya mengatasi bacaan 50. Inilah satu data yang pada saya sangat kuat. Di saat ini dia sangat kuat lah, sebab di permulaan setengah tahun pertama, China dah mendongak ke langit. Li Zipeng yang takkanlah Cheng Ho mana ada, itu zaman bila kan. Sekarang Li Zipeng lah. Hai Cheng Ho. And then ini akan memberi rangsangan kepada the purchasing market index terhadap pengeluaran negara China dieksport keluar. So bila dia dieksport keluar, ini bermakna rantaian perdagangan
negara China dengan kita, contohkan kita sekali lah sebagai negara rakan dagangan China yang antara paling berpengaruh sekarang di Asia Tenggara, jangan main-main we are antara the most bukanlah powerful tapi the most affected terhadap ekonomi China adalah Malaysia. Jangan terkejut. Alright, dia membangun, dia rancak, kita akan mendapat kesan, kita juga akan mendapat sikit lah. Betul nikmatnya lah. Begitu. Kerana apa? Kerana PMI yang meningkat sebegini daripada bacaan 50.4 50.9, permulaan tengah tahun yang baik, ini memberi petanda dolar akan semakin tertekan. You kena ingat, jika kita lihat sedikit nanti, kita pergi kepada filtering ini, kita tengok kepada middle impact. Alright. Okay, adakah nampak tiny, nampak tiny FOMC meeting menit. Ini kali dia tak ada pakai mirror, dia pakai Oling. Oling pukul 2 pagi nanti. Okey, ini adalah lebih kepada bukanlah refreshment tetapi pembentangan minit mesyuarat. Mesyuarat yang lepas yang dia mengumumkan 700 bilion punya suntikan dana, dia kena declare satu persatu dan diperbentangkan lagi untuk dibincangkan. Terutama setelah perbelanjaan defisit dan liability itu akan lihat kekuatan dolar. Ini akan memberi kesan. Market akan melihat apakah yang akan dibincangkan di FOMC nanti. So kalau saya buang balik medium ni, kita tengok nothing compares to you. Tak ada apa-apa, hanya kepada high impact. Kita kepada high impact dulu. Alright. So Aussie dollar dalam keadaan yang baik untuk perbelanjaan commodities, dan saya melihat bahawa ini akan memperlahankan kejatuhan selain mata wang dolar di saat ini. Sebab China dah mula menjerit. Ni dah memberi amaran ni. Dia dah menjerit. Dia dah mula menjerit. Alright. And then kita ada grade domestic products. Ini juga tuan-tuan dah kategori sikit jerit lah. Bukanlah menjerit sangat, tapi sikit jerit. Okey, negatif 12.5% grade domestic product bagi kategori bulanan pada bulan yang lalu, iaitu bulan Jun. Kim Jong Ju. Bulan Jun dia mengatasi bacaan dia, maknanya negatif 11.6 ni baik. Dia baiklah, dia semakin berkembang sedikit. So ini akan menjatuhkan USD CAD. Perlahan-lahan dia akan jatuh. Saya melihat USD CAD untuk berpotensi dijual dengan lebih jauh selepas ini, terutama bila section minyak nanti semakin menjerit. Sebab OPEC Plus, siapa ingat OPEC Plus? Jangan lupa-lupa. Okey, OPEC Plus 3 minggu yang lalu bersidang. Okey, cantiknya fundamental ni tuan-tuan. Dia mengajar kita jadi pemalas. Cantik tapi ajar kita jadi pemalas. Sebab apa saya kata jadi pemalas? Sebab tak nak lah, penat lah bang nak selak belakang-belakang. Letih. Wah, bukan cat nak enter. Entry pun penting. Entry. Oh, ini ada tarik atas bawah, kasih entry. 10% pun tak apa, janji entry. Tapi malasnya lah nak buka belakang-belakang. Leceh kan maksud kan? Betul lah. Itulah dia. Kemalasan tu jelas. Saya tak bohong. Even saya pun kadang ada M. Bukan Burger King, M. Malas. Bukan McDonald. Kan McD tadi. Alamak. Dia ada sedikit itu. Okey, tak mengapa. Macam saya kata tadi, bila kita mula selesa dengan sesuatu counter, kita kena ingat semalas-malas kita pun apa kargo dia, partner dia siapa. Kalau kita tak mampu nak digest semua, partner siapa. So macam CAD, partner dia adalah crude oil. Kita pun tahu kan, Brent oil, WTI oil, itu semua kawan-kawan dia yang dijadikan sebagai paksi rujukan. Okay, OPEC Plus dah confirm cut production. Dah memang minyak akan naik. Confirm lah. Memang 40-65 sekarang dia target 65, sekarang dah 40 lebih Itu hari jatuh $6 ke, tahu besar yang buy kat bawah, posting screenshot berjela. Terror trade saya cakap. Memang pandai trade. Bagus tu bagus. Sebab berjaya menguasai.
Jangan tanyalah pakai teknik apa, kan, tapi berjaya lah. And now kita tahu the OPEC Plus memang cut production. Dah second time dia orang meeting, dia cut production. So dia cut production sebab dia tahu storage itu dah agak berlambak. Dan mereka pun akur, kan, tak apalah, kita pun nak main harga juga, kan. Tak apalah, kita sama-sama lah kurangkan pengeluaran. Bagi hari tu naik sikit, ada demand, nanti kita produk lagi, pusing-pusing lah. Okey lah tu. The target is $65, but at now it's around $40 macam tu, tak silap saya. Lebih kurang. So daripada angka $6 dia jatuh, naik kepada $11, naik kepada $20, $30, kan nampak peningkatan dia. Itu namanya ada kerjasama. Begitu juga dengan CAD, Great Domestic Product untuk bulan lalu agak baik sedikit lah, walaupun tidak sehebat China, tapi okey aja. Ini yang menjadi petanda. Get ready dollar to be drop that beautiful ke bawah. USD CAD adalah potensi untuk semakin ke bawah. Okay. Alright. So semakin ke bawah. Yes, maknanya you kena jual lah, cari potensi untuk jual UCAD. Alright. And then kita ada ni testimoni lah, ya, macam mana Mr. Chair Powell, Jeremy Powell, awal pagi tadi sebenarnya, ataupun tengah malam tadi, 12.30 malam. Okay, so ini lebih kepada situasi Amerika nanti yang akan berhadapan dengan NFP pada minggu ni. Macam saya katakan tadi, jika kita lihat daripada medium impact ni, saya tak pastilah ramai yang ambil tahu atau tidak. Kita akan ada FOMC meeting minutes yang juga akan dibentangkan oleh Jeremy Powell pada jam 2 pagi nanti. Dia is a medium impact, alright, tetapi sedikit sebanyak akan memberi petunjuk di manakah kedudukan dolar. Dan jika kedudukan dolar dilihat macam tu je, tak adalah something yang hebat. Antara kesan yang akan mendapat pertimbangan untuk meningkat adalah minyak. Dan dolar akan sedikit rendah, indeks akan sedikit rendah. So siapa yang kata tadi nampak CAD semakin baik, minyak juga semakin meningkat, maka potensi menjual USD CAD boleh dilaksanakan sekarang secara perlahan-perlahan, boleh. Dan sesiapa yang mula membeli gold, walaupun dia jatuh teruk sekarang ini, lebih 200 pip dalam tempoh 1 jam, kan, bukan jam 9 malam tadi dia jatuh teruk, tak silap saya nampak ada beberapa papan anjal kat situ, toing. Namun kita masih kekal meletakkan angka bacaan 2000. Sekarang 176, angka 2000. Kedua adalah angka 3000. Dan yang paling jauh kita letakkan bahawa krisis tarif tax ini akan mengheret Amerika untuk mendapatkan dolar mendapat demand kepada para $10,000. Saya jarang bercakap pasal ni, tapi $10,000 saya nampak lagi jauh ke depan. So siapa yang memang agresif ataupun suka dalam trade emas, macam saya kata tadi, fitrah manusia ada dua. Bermula dengan yang besar untuk untung, tapi hujungnya pasti akan rugi. Bermula dengan kerugian, maka di hujung akhir waktu nanti akan ada keuntungan yang kamu tidak akan letih untuk mengira. Wah. So pilihlah mana yang mana. Letih nak mengira. Tua dia. Ini hakikat, sebab ini fitrah manusia. Baik. Okay. Dan seterusnya kita kepada ADPR. Kita nampak result yang nyam agak sedikit menyusut. Ini cukup untuk memberi kesan kepada dolar setakat ini. Dia boleh jatuh tadi ni patutnya, kan? Perlahan kali dia nakkan 2,850,000 pekerjaan baru, tapi hanya mendapat 2,369,000 ataupun 2.369 bilion. This one is 2.850 bilion. Saya orang Melayu kata bilion. Bilion lah. Ada kata bilion. Mana satu bunyinya? Bilion ke? Dia tengok negeri. Tengok negeri. Pelat-pelat negeri. Pelat-pelat negeri lah pula. Bilion. Okay. Ada yang cuba bilion. Ya, itu juga. Negeri-negeri kan. So ini penyusutan sebanyak hampir 500,000. Banyak sebab 8 tolak 3 500. Kita ambil secara purata je lah agak tinggi. Dan adakah non-farm employment change nanti yang dinantikan oleh seantero
Antartika. Bukan Malaya, Antartika, dengan Satu figure dunia 3 bilion ataupun 3,037 juta ni. Nyam 3,037,000. Susah. Saya pun dah bingung nak sebut. Tapi banyak angka lah. 8 angka, 9 angka ni. 9 angka, makan saya bukan 8 angka, 9 angka. Percaya dicapai. Teng. Saya amat menantikan section gaji dan section rate ni. Dua benda ni saya amat menantikan, sebab saya melihat bila pandemik semakin perlahan sekarang ini, dan kita tahu Amerika semakin mencatatkan kematian yang tinggi setiap hari sekarang. Hari ini lebih 6,000 yang mati. Dan betul, dikritik oleh analisis dunia. Yalah, sekian lama kan dikritik. Jadi ini akan memberi kesan terhadap market. Serius, sangat memberi kesan. Okey, memerlukan data gaji negatif 0.8%. Kalau dilihat daripada asalnya negatif 1.0, ini adalah negatif yang menyusut. Maknanya lebih baik. Dia lebih baik sebab dia menyusut. Dia menyusut sebab negatif lebih kepada positif. Right. So bacaan di sini perlulah bacaan yang lebih kecil daripada negatif 0.8. Kan? Sama ada 0.5 negatif, depannya kena negatif. Tapi jika depannya jadi hijau macam ni, bermakna dia semakin baik. Bila dia semakin baik, makna data gaji yang ditawarkan untuk bulan Jun itu baiklah. Pembayarannya menarik. So bila pembayaran ini menarik ataupun ada peningkatan, kita boleh meletakkan sasaran kedua. Bermakna banyaklah kerja baru orang bekerja. Benda tak? Gitu-gitulah. Okey, banyaklah kerja. Itulah dia. Tapi jangan tanya kerja apa lah. Kerja tu banyak, tapi jangan tanya kerja apa. Underground, upper ground, lower ground, playground, jangan tanya. Alright. Non-farm employment change akan menyusul bersama-sama. Okay. Kita tahu bahawa figurnya adalah bukan figur yang kecil-kecil anak. Figur yang agak besar ni, kerana sebelum itu dia mencatat 2,509,000. Ini satu figur yang sangat-sangat hebat. Serius saya cakap, sangat hebat. Kalau kita flashback sekejap, bulan Jun, tengok apa yang dia terbitkan. Baik. Kedua-duanya sangat baik. Kenapa? Dia meningkat sangat banyak. Masa ni Amerika cukup ego, sebab tak sangka sebegini banyak dapat diterbitkan pada bulan Mei. Tapi line up Moose, bukan Janssen. Okay. Alright. Tu Kejut ai. Okey. Dan mendapat satu lambungan pujian yang cukup baik bila Trump dilihat mampu memberi faedah kepada rakyat Amerika, tetapi mengorbankan jutaan nyawa mati oleh kerana pandemik. Berbaloi ke? Perang Amerika pun tak sebanyak tu. Itulah dia. Okey, so kita lihat bulan yang lalu sebagai sedikit reviews untuk bulan ini. Okey, kembali semula kepada bulan Julai. Sudah hilang pula. Okey, kalender. Alright. Okey. Banyak angka ni, 30 ni banyak, 3 juta ni banyak, 3,000 ni banyak. Jika dia menyusut, katalah tak mencecah, automatically memang sold out. Amerika senang cakap, kira lelong je lah. Sap soy lah, lelong habis. UCAT tu kalau lelong habis, tak ada pandang belakangnya. USD JPY pun sama, Jun 6. Minyak tentu akan mula mengangkatkan langkah-langkah dengan lebih langkah demi langkah. Dia akan terus perlahan-lahan. Begitu juga dengan emas. Emas makin Allah baby, semula mendapat demand. Dan pergerakan ini adalah sangat volatile. Sebab figure yang besar macam ni, maka henjutan terjunan lastikan ke bintang juga tentunya besar. Ini bukan figure kecil tuan-tuan. Bukan figure kecil, figurnya besar. Dan figure yang besar ini mungkin
Modal kecil akan macam saya lah, rentung lah kalau modal kecil ni. Sebab besar kan, rentung. mana pula aku nak cari modal besok ni. Aduh ya Allah, sedih betul lah. Nak trade ke tak besok Pak Su? Nak trade tak ni? Trade. Trade mesti lah, trade besok kan. Depo mesti mau kuat. Dan hujungnya kita ada unemployment rates. Okey, bacaan yang kita saksikan inilah bacaan yang sedikit menyusut ya. Kita tahu for previousnya adalah 13. Sasarannya adalah menyusut kepada 12.4. Okey, bila dia menyusut maknanya dia bagus. It's a good sign. Forecast ni sangat good sign. Oh, menyusut. So kita expect dia mungkin jadi 11.0. Contoh 10.0 atau semakin kecil. What is semakin kecil memang baik lah untuk dolar. Dolar boleh skyrocket, okay? Dia skyrocket. Dan jika sebaliknya, kita tahulah the ugly drop dead beautiful, sangat buruk dan hudoh. So apabila ketiga-tiga ini bercampur aduk, nanti kita tengok macam mana situasi depo kita yang hanya $20 boleh profit ke tak. Kenapa tak boleh? Dimarah orang. Saya pernah kena sindir. Saya kena sindir, cakap apa trade $10, $20. Itu bukan trade, namanya itu main-main. Kecil besar aku tengok mamak ni. Kecil besar kecil besar. Sombongnya dalam hati. Itu perangai manusia, tak salah. Okay? Dia mungkin modal dia banyak, $1,000, tak ada masalah. Cuma betul lah, ada risiko. Modal yang kecil dengan market yang volatile sebenarnya sangat berisiko, ya, sangat berisiko. Tapi modal yang besar juga tak kurang hebatnya berisiko untuk rugi ataupun untuk mendapat profit. Bezanya adalah berapa lama dia boleh bertahan jika dia menunggah arus sebelum dia kembali kepada paksinya. Itu yang membezakan kaunter kecil, maafkan saya, modal kecil macam saya dan modal besar macam Pak Su lah. Macam biasa dia ada ladang lumbung emas kat belakang rumah. Berapa kali kan dia dah cakap. Okey tuan-tuan, untuk minggu ini kita lihat sebenarnya kita lebih santai minggu ni kerana kita hanya ada 3 kaunter saja yang memberi kesan. Kaunter Aussie dollar hanya pada hari Selasa dan selebihnya dipancu oleh dolar. So pegang dolar untuk minggu ni, dia akan memberi kesan kepada semua kaunter-kaunter parts, meja-meja cross pair, dan hanya ada satu kaunter CAD, yang lain semua kaunter Donald Trump. Sampailah besok malam. Hari Jumaat kita relax lah, tak ada apa. Dah start main Jumaat kan, Jumaat ni? Dah. Alhamdulillah, masing-masing dah dapat kebenaran. Semua sekali dapat. Jangan berebut lagi. Jangan berebut. Masjid saya kena 1.5 meter jarak. Kena susun. Satu berapa banyak besar masjid tu, maka daripada 1.5 meter itulah yang akan buat pengiraan, dan jemaah yang hanya boleh masuk mengikut ketetapan yang sesuai mengikut lokasi dan landscaping dia saja. Tapi alhamdulillah kita dah mula kembali kepada ibadah kita, fitrah kebiasaan yang memang fardu ain itu bermula kembali. Jangan buat lupa hari ni sembahyang Jumaat ni. Tak bukan. Mana ada bro, ini tengah pandemik. Itu kau buat fatwa sendiri namanya. Fatwa sendiri. Apa pun, alhamdulillah tadi kita dah nampak perkembangan minggu ini. Untuk kategori makro hanya ada 3 kaunter, dan hanya apabila kita melihat melalui medium impact ni barulah kita nampak ada sedikit percambahan, ya. Dan melalui medium impact pun kita lihat sebenarnya agak banyak lah. Kita ada GBP kan, kita ada ISM Mainstream PMI untuk Amerika. Sebelum ni section ni adalah section merah, tetapi kali ini dia kembali kepada section biru. Tengok result yang keluar baik jam 10 malam tadi kan, bagus kan, 50.6. Ini merencatkan sedikit kejatuhan dolar sebab bacaan ni kuat. 52.6 is kuat. Kenapa saya kata kuat? Baik, kita naik sebentar semula, ting tong. Okey, China memulakan permulaan Julai ini, okey, dengan PMI yang baik 50.9, sangat baik. Ini sangat baik. Kemudian China juga PMI untuk non-manufacturing juga baik, meningkat. Sangat meningkat. Ini bermakna sektor ekspor, purchasing market index dalam negara untuk dibawa keluar ada peningkatan, ada demand. So dunia sudah semula untuk beroperasi kembali, kan? Pandemik masing-masing dah mula dah mula beroperasi, dah tak ada lockdown dah, right? Okey.
ke depan, ke bawah, 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 sampailah turn Amerika pula untuk dia punya PMI. Meningkat tak? Meningkat. So panduannya, macam saya selalu kata, PMI ni dia pembuka juadah. Senang cakap, kalau kita makan dia pembuka juadah. Kalau kita buka-buka je, nasi lemak sotong, wow, sedapnya. Sebelum tu buka-buka je pub, mihun teo, teo mihun, mihun teo, teo putih, mihun kosong. Kali buka, nasi lemak sotong longkang lagi. Nasi lemak sotong longkang lagi. Tu ada peningkatan. Kawan sebelah, teo kebab, teo kebab, teo kebab, asyik teo kebab, asyik teo kebab. Dia buka-buka lagi, alamak, kuih lapis lah, kuih onde-onde lah. Ada peningkatan. So permulaan data PMI ni commonly, ni saya kata commonly lah, setiap aktor mesti 7 hingga 80% jika dia bermula dengan positif result, kebanyakan PMI seluruh dunia juga akan ikut puratanya. Malaysia dipanggil sebagai market PMI. Tak silap saya, kita tengok sekejap market PMI kan keluar Malaysia. Okey. Tengok Malaysia, namanya market PMI. Ini untuk Malaysia. Company dia keluar 3 hari bulan, 1, 2, 3. Malaysia manufacturing sector, alamak, under pressure. Ini yang mana saya buka ni? Oh, ini berita. Kalau itulah. ni kalender dia. Apa pergi buka berita pula? Market PMI ni untuk China. Kau nampak kat bawah ni ada berapa banyak berita. JP Morgan ada, market Mexico, Brazil, Perancis, Italiano, Espanyol, ninyong. Dan ikut negara masing-masing kan. Kalau kita nak pecahkan, ini juga dibawa dalam kumpulan ini. Ni PMI macam ni, PMI kedua. So di sini PMI releases ni tuan-tuan boleh lihat bermula pada 1 Julai. Bermakna hari ni lah. Hari ni. Nampak? Market data are released monthly in advance of comparable official economic data. This one is very clear. Alright. So 1 hari bulan. Wih, jauhnya nak cari 1 hari bulan. Jepun, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Thailand, mana Malaysia, Indonesia ada ni, Indonesia. Okey, ni 1 hari bulan. Malaysia commonly 3 hari bulan. Malaysia commonly 3 hari bulan. Setiap 3 hari bulan minggu pertama, insya-Allah PMI market Malaysia akan keluar. So kita boleh nampak ekspor kita ni kali ada bagus, kata ada bagus lah. Sektor pembuatan kita ada orang ke tak ada? Ada tu. Okay. 1 bulan Julai Malaysia. Ada? Ada. Bawah. Lagi. Bawah. Lagi. Bawah lagi. Bawah sangat? Ya, bawah sangat. Oh yo, sangat bawah. Tagalog pun ada, Vietnam, Burma pun ada, Indonesia pun ada. Okey, kat tengok yang Malaysia ni kan, nak tahu juga. Asyik tengok data luar je. Kok ada orang jual kepek pisang ke? Itulah. Manalah tahu. Mana tu tak ada? Ada. Dia dekat Thailand tu. Thailand? Sebab Malaysia dia keluar 3 hari bulan. Mana Thailand? Dia 1 hingga 3 hari bulan. Tadi saya dah nampak Thailand. Malaysia. Okey dah. Oops. Nombor 1, 2, 3. Thai, Pin, 1, 2, 3. Thailand. Tak. Paling bawah sekali nombor 3, 1 Julai. Oh, bawah sekali. Ni kan? Ya, betul. Bawah. Sekadar nak tengok lah. Yelah, teringin juga nak tengok. Okay. Ada naik sikit lah. Cut sikit naik. Ada ni atas sikit. Malaysian manufacturing PMI. Okay. Downturn in demand slows the easing of lockdown direction. So kita tak boleh nak kata apalah, sebab memang betul ada penurunan kerana lockdown restriction, maknanya pengetat, terhad oleh kerana lockdown. So dekat sini ini adalah kenapa sebab kita mengalami kejatuhan. Jadi kata the Malaysian manufacturing sector showed encouraging sign of recovery in June. Ini memberi petanda ada penambahbaikan ataupun pemulihan di bulan Jun. Output rose at a rate unsurpasses
in the survey 8 years history. So ada peningkatan. Walaupun capacity disebabkan kesan COVID-19 related disruption, gangguan itu. Oleh kerana perkara ini, however, a sustained recovery it's by mid-assured growth could easily lose momentum. Nah, kita faham juga after the initial rebound. Kita ambil secara rumusan terus. For now, untuk di saat ini, data are moving strongly in the right direction dan bearing any second wave of inflation. Recovery is evident. Maknanya apa, tuan-tuan? Di saat ini data menunjukkan kekuatan bahawa arah untuk recovery, pemulihan itu dalam bukti yang jelas. Alright. Kita nampak ada sedikit peningkatan. Bacaan kita lebih 50. Ni terjojol sedikit. Sikit lah, tak banyak, tapi okey. So kalau kita kembali sedikit pada sektor, China pun meningkat. Amerika pun meningkat. Betul. So balik kepada apa yang saya beritahu tadi, PMI ni, tuan-tuan, kalau dia dah mula buka dengan yang positif, memang commonly purata. China tu kalau dia baik, semua akan jadi baik. Ini bukan kata mesti, tapi itulah kesannya. Dahsyat China ni. China. Bunyinya lain ke lepas tu? Lain, China dah lain. Tukar ke itu macam? China lain. Ya. Okay. So once dia dah mula dengan PMI, dia akan mula dengan ISM pula. Okay. Ding. Kumpulan ISM. ISM ni dia ada dua kumpulan. Satu sektor pembuatan, satu bukan sektor pembuatan, dipanggil non-manufacturing PMI. Jika untuk kategori non ataupun bukan, dia akan terbit beberapa hari selepas tu. Paling tidak at least 2 hari selepas, atau mungkin 1 hari selepas, atau mungkin selewatnya 3 hari selepas. Jika kemudian dia ada satu lagi dipanggil sebagai final service PMI. Final service PMI ni bukan semua negara ada. Dia yang popular adalah Britain ataupun pound sterling. Kalau kita tengok kat mana final service, ada satu 3 hari bulan 7. Ni ada satu. Okey. Tapi bacaannya menyusut, tidak seperti bacaan PMI. So ini akan memberi kesan kepada pound sterling sahaja. Mana-mana counter pound sterling, ini adalah bacaan yang rendah. This is very weak reading sebenarnya. Very weak. Kalau dia lebih rendah pada ni, maka GBP AUD paling bangsat akan jatuh. Bahasa aku paling bangsat. Paling bangsat jatuh ke bawah. Lain macam kau. So kalau kita melihat secara tambahan, apakah seterusnya dan bagaimana cara kita nak bersedia. Dan bila kita lihat kategori, nampak ISM non-manufacturing dia terbit 6 hari bulan 7. Ni data yang sangat popular di Amerika. Ni kawan dia tadi manufactured. Okay. Ni ISM manufacturing dia jadi biru. Bila sampai kepada non, dia jadi merah. So perbandingan atau perbezaan antara side impact ini bergantung kepada analisis ekonomi yang memberikan bicara. Okey. So apa yang kita lihat, setiap pembukaan data itu yang jelas, bila PMI memulakan, kemudian ISM akan follow up dan diakhiri dengan servis PMI. Ini adalah advantage sebenarnya, tuan-tuan. Kalau saya bagi satu advantage pada kita. You buka-bukanya, makan sedap. Tapi harus diingat, macam saya kata, fitrah manusia ada dua perkara. Kamu mula dengan kekayaan, dengan keuntungan, hujungnya kamu akan rugi. Kamu mula dengan kerugian, memikirkan kerugian di awalnya, maka di akhirnya adalah keuntungan. Ini adalah fitrah manusia. Mengajilah dekat mana sekalipun, jelas. Begitu juga dengan data makroekonomi lah. Ente sudah mula dengan data yang cukup bagus lah di opening. You tengok nanti di ending jadi apa. Ini semua terbalik data ni. Okay, as what?
Kita revise sekejap. Julai kepada Jung. Jung ke Jun? Jung. Nampak tak dia jatuh? Ni. PMI, tengok PMI. Final service PMI. Okey. Tengok, dia ada peningkatan, dia akan jadi jatuh. Non manufacturing PMI dari 44 pergi 45. Ada peningkatan. Okey. Tapi bila dia kembali ke depan lagi sikit, perhatikan betul-betul perhatikan betul-betul. Manusia ni fitrahnya ada dua. Data ni pun sifatnya ada dua. Mula dengan kekuatan, hujungnya akan ada kelemahan. Tengok betul-betul. Kembali kepada Julai. Balik pada Julai ni, ambil balik kalender. Tengok PMI dia. Tengok Amerika punya PMI. Tengok PMI. Ini adalah PMI bagi bulan Jun. Terbit 1 dari bulan 7. Kembali sedikit kepada bulan Julai. Revise balik otak bulan Jun. Bulan Jun adalah bacaan untuk bulan Mei. Line up Moose bukan Jansen. Okay? Alright. Pergi 1 hari bulan. Dia kumpulan yang lemah. Dia mula dengan kelemahan, dia buka dengan keuntungan. Tapi kalau dia buka dengan keuntungan, dia berakhir dengan kelemahan. Nampak tak fitrahnya berlaku? Allah Ta'ala dah susun, tuan-tuan. Dah susun hidup kita. Kat Lauh Mahfuz memang dia dah tulis sekian. Tetapi kita diberi pilihan. Kamu pilih yang mana? Yang mana kamu nak pilih? Begitu juga dengan apabila kita cuba untuk menjadikan panduan dalam makroekonomi ni, kita kena lihat mesti ada saluran mana yang memandu aku supaya aku boleh memilih pilihan. Cakap sendiri. Okey. Jika di peringkat makro sebegini, data sebegini, juga diberi panduan macam mana saya terangkan tadi, kamu mula dengan keuntungan dan kamu berakhir dengan kerugian. Maksudnya jelas kan, faham kan? Betul. Okey. Dan bukti pun dah jelas kan. Kita flashback pun kita nampak data bulan lepas rentung. Open data kali ni pusingan tu sampai dia reverse balik, boom, dia balas balik. So ini adalah benda yang berulang kali berlaku. Begitu juga dengan fitrah manusia. Jadi as a trader, saya tak salah kalau tuan-tuan modal kecil macam saya tak ada modal besar, dan saya pun sebenarnya bukan orang kaya pun. Apa yang saya makan tu alhamdulillah kenyang. Itu yang saya ada. Dan mungkin si A contohnya, dia boleh lebih besar modal. Contoh modal saya hanya $20, modal dia $2,000. Kita letakkan perbandingan. Baik. Fahamkan betul-betul? Ini saya kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah yang ujungnya boleh dapat kafarah. Fitrah ni dia boleh jadi ujub kalau tak betul jalannya. Tahu ujub atau ujub? Ada. Ujub lawannya apa? Itu wujud. Dan. Ini ujub. Ujub sebelahnya riak. Riak sebelahnya baik. macam-macam. Okey, itu cerita kat situ lah. Okey, fitrah. Walaupun ini $2,000, yang ini $2,000, yang ini $20, untuk bersaing di atas meja tak mampu. Faham kan ni? Dia tak mampu. Besar tu $2,000 dengan $20, tak boleh kejar. Selat dalam poket pun aku ada sekeping je, not 20. Kau punya, ya Allah, terlipat dengan getah tempe. Uish, punyalah tebal. Tapi pilih yang mana? Tak apa, biar aku pilih yang rugi. Kerana aku tahu aku tidak mampu untuk leverage yang besar seperti $2,000. Mungkin dengan 0.01 sen adalah 2,000 sen. Kalau 10 sen adalah 200 sen. Dengan leverage yang sekian, bertahan mungkin 2,000 pip boleh tahan. 100 sen 2,000 pip. Tengok, pound sterling paling jauh 700 pip reverse. Safe tak? Safe kita hanya dengan 1 sen. Rugilah dulu.
Apa boleh buat? Brother sebelah, apa barang 1 sen, gua tekan 1.0 brother. Sekali tekan $10. Lu punya 700, gua punya $7,000 dalam tangan. Boom, satu kali libas, jahanam. Faham maksud saya fitrah manusia? Baik tuan-tuan, setakat ni daripada saya. Sebab saya nasihatkan diri saya sendiri. Sebab saya pun kadang-kadang tak pandai. Saya pun kadang-kadang pun tak adalah terror mana pun. Memang saya pun ke laut juga. Saya mengaku terus terang. Kena pakai pelampung juga. Gebek. Memang fitrah kan, fitrah. Kadang-kadang kita cuba nak melawan. Kita ada sifat rasa itulah tadi. Nak makan sedap, nak makan hebat-hebat. Tetapi kau ada $20, kau nak makan lobster, mana boleh, mahal kawan. $2,000. Jangankan lobster, udang kara yang bapak pada SpongeBob tu mana boleh makan. Tapi tengok fitrah mana yang dipilih, ataupun pilihan mana yang dipilih. Itu bezanya. Jadi ukur baju di badan sendiri. Baik. Senyum-senyumlah selalu. Kita tengok cermin. Hari ini kita ketawa, besok mungkin kita akan ketawa, lusa mungkin kita akan semakin ketawa. Tapi di hujungnya belum tentu ketawa itu memberi penderitaan ataupun menderita. Di akhirnya ketawa itu menjadikan kita sengsara. Terima kasih. Jumpa lagi setiap anda bersama kami Teguh di setiap anda. Sekian. Terima kasih kepada saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang telah pun memberikan perhatian. Alhamdulillah, semoga dapat memberikan manfaat kepada anda. Esok jangan lupa kita akan bersama dengan Borak Bersama Belento jam 9 malam. Stay tune, ctc.fm. Assalamualaikum.